Negara Brunei Darussalam menyokong pendekatan yang seimbang dan kekal komited untuk mempercepatkan sumber tenaga alternatif termasuk tenaga boleh diperbaharui pada kadar yang seiring mengikut keperluan dalam negeri sambil mengekalkan pelaburan dalam sektor minyak dan gas. Sebagai pengeluar tenaga yang stabil dan boleh dipercayai, negara turut menggariskan sebarang inisiatif serantau mestilah inklusif, seimbang, membawa manfaat bersama dan menghormati keselamatan bekalan tenaga dalam negeri masing-masing. Yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menyatakan perkara tersebut semasa menghadiri mesyuarat sidang kemuncak Asia Zero Emission Community AZ Plus secara dalam talian. Sidang kemuncak tersebut dipengerusikan oleh Perdana Menteri Jepun Sanai Takaichi yang menekankan bahawa negara-negara yang paling terkesan akibat gangguan rantai bekalan berkenaan adalah negara-negara di rantau Asia dan menyeru keperluan memperkukuhkan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran keselamatan tenaga. Penyertaan negara dalam mesyuarat sidang kemuncak berkenaan mencerminkan komitmen berterusan dalam menyokong kerjasama serantau selain memastikan keselamatan tenaga dan kestabilan ekonomi terus terpelihara. Satu pencapaian penting dalam lanskap perindustrian di negara Brunei Darussalam telah dicatatkan dengan Brunei Fertilizer Industries Sdn Bhd BFI dan Polygel Intermediates Brunei Sdn Bhd mengambil langkah kehadapan dalam peta strategi bagi industri minyak dan gas hiliran. Sebagai salah sebuah dari 5 sektor utama dalam Pelan Tindakan Ekonomi Negara, kerjasama itu penting dalam mengukuhkan tulang belakang perindustrian negara dan menjamin bekalan bahan mentah utama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Ekonomi kedua selaku pengerusi BFI menyatakan perkara tersebut semasa penandatanganan memorandum persefahaman antara dua syarikat di Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Kerjasama antara dua syarikat berkaitan kerajaan mencerminkan perubahan positif ke arah ekosistem hiliran yang lebih teguh dan bersepadu. Kemudahan asid asetik dan aniline yang akan datang di Sungai Liang Industrial Park SPA itu mempunyai potensi hiliran yang lebih ketara. MOU meneroka peluang kerjasama dalam pembekalan dan penghantaran amonia dan bekalan timbal balik asid nitrik. Perjanjian juga menggariskan usaha bersama meneroka peluang ekspor hidrogen, menyokong latihan dan pembangunan keupayaan serta menilai perkembangan hiliran di kawasan Sungai Liang Industrial Park SPARK. Kerjasama tersebut mencerminkan komitmen mengukuhkan integrasi perindustrian serta meningkatkan kedudukan negara di rantai nilai kimia global selaras dengan matlamat kebangsaan bagi pertumbuhan perindustrian mampan dan pengoptimuman penggunaan sumber. With this capability in place, Comquest Sdn Bhd dengan kerjasama Dynamic Technologies menganjurkan Synapse 2026 Hybrid Cloud Day berlangsung di The Empire Brunei Jerudong. Acara menghimpunkan pemimpin kerajaan, pakar industri dan rakan kongsi teknologi global untuk mengkaji peranan penting awan hybrid dan kecerdasan buatan dalam memacu evolusi Brunei digital. Hadir yang berhormat Pangeran Datuk Seri Siti Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Acara diselajurkan dengan penandatanganan beberapa perjanjian. Tenaga terus memainkan peranan penting dalam menyokong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sektor komersial menyumbang hampir 28% daripada permintaan elektrik nasional, menjadikannya salah satu kemudahan yang paling penting untuk penambahbaikan kecekapan tenaga yang disasarkan. Perkara tersebut digariskan oleh Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri semasa sesi perkongsian bersama penyewa tapak perindustrian Sungai Bera bagi peralihan tapak berkenaan ke arah kecekapan tenaga dan tenaga suria. Dianjurkan oleh Jabatan Tenaga dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB, sesi berlangsung di tapak perindustrian Sungai Liang, daerah Belait.
Dan Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib seterusnya berkata, negara Brunei Darussalam terus meningkatkan kecekapan permintaan melalui langkah-langkah kawal selia yang disasarkan, pengenalan Akta Piawaian dan pelabelan kecekapan tenaga pada tahun 2023 merupakan langkah penting dalam mempromosikan penggunaan tenaga lebih cekap dengan memastikan hanya perkakas elektrik memenuhi piawaian prestasi tenaga minimum dibenarkan ke dalam pasaran. Negara Brunei Darussalam menumpukan usahanya ke atas barangan berkualiti tinggi dengan nilai tambah yang selamat, kompetitif dan mesra alam sekitar dalam langkah jelas dan teliti bagi mengukuhkan sekuriti makanan. Dalam hal ini, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menekankan yang pertumbuhan perlu seiring dengan kemampanan. Perkara tersebut ditekankan semasa Forum Makanan Asia Pasifik APFF yang diadakan sempena Persidangan Serantau Pertubuhan Makanan dan Pertanian bagi Asia dan Pasifik APRC sesi ke-38. Dan Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, juga menggariskan yang sumber asli dilihat sebagai penting, bukan pilihan dalam memastikan sekuriti makanan dan kemampanan kebangsaan jangka panjang. Strategi seimbang tersebut bertujuan memastikan bekalan makanan negara dan pada masa yang sama memelihara alam sekitar bagi generasi masa depan. Forum menyediakan platform bagi mempercepat transformasi sistem agri makanan melalui pelaburan, sains dan inovasi serta kepimpinan wanita dan belia. Thank you so much for that. Kawasan Kemajuan Pertanian Tunku mendapat perhatian dari rombongan peserta Persidangan Serantau Pertubuhan Makanan dan Pertanian bagi Asia dan Pasifik. Lawatan bertujuan meninjau perkembangan sektor pertanian moden di negara ini serta melihat sendiri pelaksanaan teknologi dalam pengeluaran hasil pertanian tempatan. Rombongan berpeluang menyaksikan sendiri amalan pertanian mampan dan berteknologi tinggi yang menyokong usaha meningkatkan keselamatan makanan negara, mengurangkan kebergantungan kepada import serta memperkukuh kepelbagaian ekonomi. Lebih 30 usahawan tempatan menyertai jualan QC Land Anjuran Rimba Point dengan kerjasama Thrifty Brunei. Jualan 4 hari itu khusus diadakan bagi mempamerkan pelbagai hasil ciptaan seni kraftangan usahawan tempatan. Pelbagai jenis barangan ditawarkan seperti pakaian, aksesoris perhiasan, hasil kraftangan dan makanan serta minuman. Ia antara lain bertujuan menyokong peniaga-peniaga kecil dalam mempromosikan produk di samping menawarkan jualan dengan harga yang berpatutan. Harapan saya selepas event ini adalah untuk lebih memajukan usaha peniaga kami di masa yang akan datang. Lapa Food Festival melebarkan sayap ke negara ini buat julung kalinya, menjadikan negara Brunei Darussalam lokasi ke-14 yang menyediakan platform kepada pengusaha makanan dan minuman tempatan dan dari Malaysia untuk mempromosikan produk masing-masing sekaligus menyokong pertumbuhan industri makanan dan minuman serta merangsang aktiviti ekonomi setempat. Dianjurkan oleh Starbucks Event Management dengan kerjasama RS Food Sdn Bhd. Acara tersebut berlangsung di kawasan letak kereta Stadium Negara Hassan Bolkiah pada minggu lalu. Penyertaan seramai 94 pengusaha tempatan dan luar negara, termasuk 45 pengusaha tempatan, membuka peluang kepada usahawan untuk memperluaskan pasaran serta mengerat kerjasama serantau.
Acara juga menjadi platform perkongsian pengalaman dan amalan terbaik yang mampu memberi inspirasi kepada pengusaha tempatan untuk terus berdaya saing. Selain itu, penganjuran festival dilihat sebagai langkah strategi dalam menghimpunkan pengusaha tempatan bersama pengusaha dari negara jiran, khususnya Sabah, Sarawak dan Labuan, sekaligus memperluas jaringan kerjasama serta meneroka peluang memasarkan produk ke peringkat serantau. Kami akan meneruskan lagi membuka ruang untuk bekerjasama bukan saja di Sabah Sarawak tapi mungkin di tempat-tempat lain untuk berkongsi pengalaman, especially dari segi marketing, kontak-kontak customer ataupun pelanggan-pelanggan selain daripada Sabah Sarawak dan juga Labuan. Mungkin kita akan pergi ke Indonesia dan sebagainya. Jadi ini untuk memberi exposure kepada peniaga-peniaga tempatan untuk lebih melangkah ke hadapan lagi, out of the box. Bagi penganjur dari Malaysia, penyertaan dalam festival ini bukan sahaja memperluaskan jaringan kerjasama antara pengusaha Brunei dan Malaysia, khususnya dari Sabah, Sarawak dan Labuan, malah turut membuka peluang kepada usahawan tempatan untuk menembusi pasaran luar. Kolaborasi tersebut juga dilihat mampu merancakkan aktiviti ekonomi setempat apabila penglibatan pengusaha luar secara tidak langsung menyumbang kepada sektor lain seperti penginapan, pembekal dan perkhidmatan. Kita pertama kali masuk dan kita sebenarnya sangat berterima kasih kepada rakyat Brunei Darussalam di atas support anda selama 5 hari kita berada dekat sini, dan insya-Allah kita akan jumpa dekat lokasi lain, dan saya mengharapkan agar vendor Borneo, Sabah, Sarawak dan Brunei sendiri berganding bahu untuk kita meningkatkan ekonomi, dan kita sebenarnya mengalung-alungkan vendor Brunei untuk masuk ke pasaran Sabah dan Sarawak untuk growkan diorang punya jenama, market dan sebagainya. Ya, so sama-sama kita yang daripada Malaysia masuk ke Brunei, Brunei masuk ke Malaysia. So secara tak langsung ekonomi itu dapat dijana dan diorang pun akan lebih berkembanglah, usahawan-usahawan tempatan. Bagi usahawan tempatan, penyertaan dalam festival ini membuka peluang memperluaskan jenama serta meningkatkan strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan. Kami ini kira pengalaman yang rare jualah. Pasal secara tidak sengaja, exposure kami punya company pun ada keluar je lah marketnya. Macam diorang punya, orang Malaysia punya customer, diorang tahu pasal kami punya customer tahu pasal diorang. Lepun selama sebelum ini memang nada bergabung kan. Sejak bergabung itu macam kami melihat diorang punya design, diorang punya dekor memang jauh berbeza lah. Jadi kami pun secara tidak sengaja terinspirasi. Dari sini banyak vendor-vendor lokal dan juga luar negara. So di sini kami pelajari betapa pentingnya marketing dalam bisnes, iaitu menarik customer, dan salah satunya ialah juga kami mempelajari bagaimana untuk menarik customer untuk membeli kami punya local product. Penyertaan pengusaha dari Malaysia pula mengukuhkan jaringan kerjasama rentas sempadan serta membuka peluang perkongsian sumber dan maklumat dalam kalangan usahawan Borneo. Alhamdulillah, sepanjang kami 3 event yang kami masuk yang lepas, yang ini adalah event yang keempat. Apabila kita berjumpa dengan vendor-vendor daripada negara Brunei, iaitu lokal, jadi kita dapat satu networking lah. So di mana tempat membeli bahan mentah, kita dapatkan informal daripada orang lah. Itu yang bestnya lah. Alhamdulillah, daripada first event sampailah ke event yang sekarang, kami mendapat sokongan yang sangat padulah daripada orang-orang Brunei. Lepas tu untuk sebagai tanda sokongan kami lah kepada Brunei yang bagi peluang untuk kami berniaga di sini mencari makan. Kami juga beli barang, bahan mentah, semua kami beli adalah daripada Brunei sendiri. So macam mana orang cakap, dari Brunei untuk Brunei.
Secara keseluruhannya, penganjuran festival tersebut bukan sahaja memperkukuh kerjasama serantau, malah berperanan sebagai pemangkin kepada pertumbuhan industri makanan dan minuman serta pembangunan usahawan tempatan, sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara secara berterusan.